Terima kasih Tan Sri Pengerusi. Saya cuma ingin mengambil kesempatan ringkas ini untuk membahaskan dalam maksud B11 dalam mempertanyakan beberapa soalan mudah berkaitan dengan subsidi ini. Soalan-soalan yang datang daripada orang kampung yang sememangnya sangat terkesan daripada kenaikan harga minyak walaupun bunyinya hanya 20 sen. Dan saya bersetuju dengan apa yang telah disebut oleh YB Tumpak tadi bahawa subsidi ini adalah satu perkara yang sepatutnya diteruskan. Kerana itu sememangnya salah satu daripada tugas kerajaan untuk memberikan kemudahan yang terbaik. Dan saya merasakan kerajaan tidaklah perlu sangat berkira dengan rakyat, kerana rakyat itulah juga yang kita harapkan untuk memberikan sokongan khususnya dalam pilihan raya. Dan sebab itulah saya merasakan kerajaan juga tidak berani sebenarnya untuk mengurangkan subsidi ini sebelum daripada PRU yang lepas dan hanya dinaikkan harga minyak ini selepas daripada pilihan raya umum. Ada beberapa soalan yang saya ingin mohon penjelasan. Kebiasaannya apabila disebut berkaitan dengan kenaikan harga minyak dan pengurangan subsidi ini, kerajaan mengaitkan dengan turun naiknya harga pasaran minyak dunia. Cuma saya nak tahu misalnya berapa kalikah harga minyak di Malaysia ini terpengaruh dengan kenaikan harga minyak di dunia, sama ada naik ataupun turun. Dan sebenarnya minyak ataupun harga minyak di Malaysia ini naik dengan sama ada naik harga di dunia ataupun turun harga di dunia. Kerana saya merasakan sama ada naik harga dunia ataupun turun tidak memberikan apa-apa kesan kepada minyak di Malaysia ini, kecuali jika ianya dimahukan ataupun dikehendaki oleh kerajaan untuk menaikkan ataupun menurunkannya. Sepanjang ingatan saya, semenjak 2008 misalnya, hanya sekali kerajaan menurunkan harga minyak, walaupun boleh jadi telah beberapa kali minyak dunia itu turun. Dan apa yang saya faham juga ialah yang boleh jadi tidak difahami oleh rakyat di kampung. Misalnya Petronas dengan minyak yang dicari gali di Malaysia ini yang kualitinya lebih baik telah menjual minyak itu ke pasaran dunia, dan apabila harga di dunia itu naik, maknanya Petronas akan mendapat untung yang lebih besar. Dan sepatutnya ketika itulah harga minyak di Malaysia akan diturunkan harganya untuk memberikan kemudahan yang lebih baik kepada rakyat. Kerana kita menggunakan minyak yang diimport yang kualitinya lebih rendah daripada apa yang dikeluarkan di telaga-telaga minyak Malaysia ini. Yang kedua, berkaitan dengan jenis minyak. Kita sekarang ini ada 3 jenis yang utamanya. Ada RON 97, 95 dan diesel. Dulu kita pernah ingat bahawa minyak ini hanya ada 2 jenis, minyak petrol dan juga minyak diesel. Saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kerajaan dalam membekalkan minyak kepada rakyat ini, selain daripada kita mahu rakyat menikmati harganya rendah, tidakkah lebih baik jika sekiranya kita membekalkan minyak yang kualitinya juga baik, bukan setakat harganya rendah tetapi kualitinya baik. Kerana saya melihat beza harga sebenar di antara RON 97 dan 95 sebenarnya tidak banyak. Bahkan baru-baru ini apabila dinaikkan ataupun dikurangkan subsidi dengan istilah kerajaan itu, harga RON 95 pada hari tersebut lebih mahal daripada harga RON 97. Ketika 97 harganya RM2.70 dan apabila dinaikkan 20 sen untuk 95 menjadikan harganya RM2.73. Maknanya kualiti RON 97 yang buat kualiti itu lebih murah daripada RON 95 yang kurang kualitinya. Bagi saya
apa kiranya kalau pihak kerajaan hanya memilih satu saja jenis ini untuk diberikan subsidi? Kenapa tidak diberikan subsidi kepada RON 97 terus? Dan rakyat boleh menikmati perkara itu, harganya murah dan juga kualitinya lebih baik untuk digunakan di Malaysia ini. Yang ketiga, antara alasan juga yang telah diberikan oleh kerajaan untuk mengurangkan subsidi ini adalah untuk menjimatkan perbelanjaan bagi digunakan untuk menyediakan kemudahan asas infrastruktur di seluruh Malaysia ini. Saya cuma ingin tahu, daripada 2008 janji itu dibuat, berapa banyakkah sebenarnya kemudahan-kemudahan asas dan kemudahan awam yang telah dibina di negeri Kelantan secara khusus, kerana rakyat Kelantan juga telah membeli ataupun menikmati hasil kenaikan harga minyak semenjak daripada dulu. Terima kasih. Tak penjelasan sikit. Ya. Silakan. Terima kasih Bang Krian. Balik kepada perbandingan yang Tan Sri Merusi, balik kepada perbandingan yang dibuat oleh Bang Krian mengenai harga RON 97 dengan 95. Asasnya tadi ialah kerana RON 95 ini jadi naik kerana subsidi diturunkan, dengan tidak mengambil kira pasaran dunia, ya, yang ketika ini harga minyak pasaran dunia ada turun, ya. Soalan saya kepada Bang Krian, kenapa RON 97 pula dinaikkan, ya? Kerana kalau kita menetapkan harga RON 97 seperti disebut oleh kerajaan berdasarkan kepada market forces, dengan harga yang sedang turun di dunia, kita menjangkakan RON 97 paling tidak pun tak bergerak, tetapi tiba-tiba dinaikkan. Di mana asasnya? Atau adakah kerana proses pembuatan RON 97 dengan bahan-bahan campuran itu menyebabkan ianya naik, dan pihak mana yang menentukan sebenarnya harga RON 97 ini, pasaran atau kerajaan? Terima kasih. Terima kasih Kuala Kerai. Itulah juga yang saya tidak faham dan mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Yang terakhirnya ialah berkaitan dengan alasan penyeludupan sebagaimana yang telah disebut oleh rakan-rakan tadi. Saya juga bersetuju sebenarnya kerajaan mesti memperkuatkan ataupun memperkasakan mekanisme untuk membasmi ataupun memanteras penyeludupan diesel ataupun minyak kita ke luar negeri daripada membebankan rakyat dengan pengurangan subsidi ini. Terima kasih Tan Sri.